وعن عبدك أعوذ بك من الشر Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan kita mampu melihat nikmat itu dengan hati yang sedar. Kiranya adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam seluruh nikmat yang ada pada hidup kita ini, zahir dan batin, seluruhnya. Kejadian alam yang ada ini, seluruhnya adalah hanya semata-mata untuk menterjemahkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Lalu nikmat yang Allah kurniakan itu, kita terjemahkan kepada ketaatan, bukan kepada keakuan, terutama nikmat dunia. Nikmat dunia yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, rupa bentuk yang zahir depan mata itu bersifat kecil. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 77, Qul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah hal berkenaan dengan dunia ni qalil, kecil. Walaupun dalam konteks saiznya besar. Depan mata kita tengok dapat hadiah anniversary kan, birthday ke, suaminya birthday, tak main bagi kereta, dia bagi private jet terus. Bang, jom saya nak bagi hadiah. Apa dia? Marilah ikut saya. Pejam mata tengok private jet. Tu dia. Walaupunlah saiz dah besar mas sekalian. Dah tak bagi bangun rumah dah. Bagi bangunan tu sana. Nak bang bangunan bang. Walaupun saiz dah besar mas sekalian. Pertama, bila kita nampak ianya dari Allah, maka kita kena lihat selaras dengan sifatnya Allah zahirkan pada dunia ni kecil. Qalil, kecil, sedikit, dan ia tidak boleh digandingkan ataupun
dilawankan dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu Allah terjemahkan sebagai kekal. Bukan saja banyak, bukan saja besar, tapi Allah terjemahkan kekal. Dan nikmat akhirat itu menjadi satu perkara yang hidup ini sukar untuk kita lihat, sukar untuk kita hayati. Sehingga kan sampai satu tahap kita tidak mampu merasai nikmat akhirat. Walhal akhirat itu juga nikmat. Kurniaan Allah SWT dalam konteks apa? Iman. Kenikmatan-nikmat yang Allah berikan terutama dalam konteks iman, patutnya mestilah kita mampu rasai lebih lagi daripada nikmat dunia yang kita peroleh hari ini. Terutamanya kalau kita sedar bahawa Allah SWT menganugerahkan iman lagi lah tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah pasti hati kita ini sentiasa merasakan satu nikmat, satu ketenangan, satu kebahagiaan yang Allah janjikan. Di dunia telah merasainya. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam perbahasan hidup ini, bagaimana kita nak menterjemahkan pandangan yang sebenar, yakni hakikat, yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maka inilah yang menjadi persoalan besar dalam kehidupan kita. Terutamanya kalau kita melihat dalam perbahasan yang lepas, kita membincangkan hakikat yang ada dalam hidup ini. Tajuk hakikat yang ada ini adalah di bawah perbahasan siddiq. Kita membahaskan hidup ini supaya kita ni satu tujuannya bila kita nak bahas kehidupan, supaya kita mampu mengenal kehidupan ni dalam konteks yang hak. Yakni dalam hak ni bermaksud hidup ni kalau tengok saja kehidupan, dia tidak boleh stand alone, dia tak boleh hidup dia tak ada. Dalam kehidupan dia ada cerita dunia akhirat. Kehidupan saja yang mana kita nak bincang ni? Kehidupan dunia ke kehidupan akhirat? Kalau kehidupan saja, maknanya dia masih satu perkataan yang perlu disyarahkan. Maka kehidupan ni terpecah pada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang benar yang mana? Akhirat. Yang batil yang mana? Dunia. Jadi sekarang ni kehidupan dunia. Kalau disebah kepada benar dan batil, batil. Apa maksud batil? Sementara. Tipu daya. Sedikit boleh hilang, begitu saja. Jadi kalau kita bahaskan dengan yang benar, ini kaedah usul perbahasan kehidupan. Supaya kita mampu membahaskan semula dalam konteks mengikut kaedah yang membawa kepada perbahasan kehidupan akhlakul karimah, maka kita rujuk pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka hidup bermula dengan yang benar. Yang benar ni apa yang ada hidup ni? Hakikat yang ada, apa dia? Salah satu tajuknya adalah hakikat yang ada, kita dah bahaskan. Maka hakikat yang ada ini jemaah sekalian, kalau kita lihat setengah-setengah manusia itu dia nak melihat hakikat yang ada ni setelah tak ada semua. Dah tak ada semua, Allah hancurkan, baru kita tahu, oh, apa pun tak ada. Tapi orang beriman tidak begitu. Betul, orang beriman tidak akan dilalukan dengan yaumul qiyamah. Keadaan kehancuran yang luar biasa dahsyat, mas sekalian. Disaster yang ada sekarang pun Allah tunjukkan dengan keadaan banjir besar, dengan gempa bumi, bau sikit mas sekalian pun kita dah tak tahan tengok dah. Apatah lagi kalau gugur bintang di langit. Tak tahu nak gambaran dia. Itu jam baru nampak apa yang ada sebenarnya. Apa pun tak ada. Kita tak nak faham setelah kehancuran. Kita nak faham dengan keimanan. Maka wujud alam ini dia tidak wujud sendiri. Ini hakikatnya ada. Adanya alam ini adalah dengan sifat Allah Ta'ala yang maha mengadakan. Dan bila-bila masa alam ini boleh ditiadakan. Maka ketika adanya alam ini, zahir benda yang kita dapat hari ini, maka kalau kita lihat kepada perbahasan syarah hakikat kehidupan ini, dimulakan dengan melihat dengan nama Allah. Melihat dengan nama Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ini menjadi asas, mas sekalian.
menjadi indikator, menjadi perkara yang tidak boleh tidak sepatutnya. Melihat makhluk, pasti zahir kekuasaan Khalik. Sepatutnya. Contoh melihat makhluk apa? Kejadian makhluk ni. Kejadian lah. Ya ini katalah perkara yang biasa kita hadapi. Kereta, rumah, kejadian mudah. Lihat kereta, lihat motor. Sepatutnya zahir. Kalau ikut pada perbahasan, bacalah dengan nama aku. Apa yang kita nak tengok pada kejadian ni? Cantik, hebat. Sebab tu bermula dengan Bismi Rabb. Dengan nama Allah. Hebat tu bukan sebab kejadian motor tu. Wah, hebat motor ni. Oi. Cara sebut pun Nabi dah ajar dah. Bermula dengan puja Allah. Masya Allah. Tak boleh kita on the spot cakap, hebat ni. Sebab tu nanti ada perbahasan tentang penyakit ain. Allah ni maha cemburu mas sekalian. Allah biarkan penyakit ain ni dua keadaan. Sama ada orang melihat dengan kedengkian. Dan yang pasti orang melihat dengan melupakan Tuhan. Allah. Cakap memang kita tengah perbahasan nampak mudah mas sekalian. Tapi perkara yang paling susah lah ingat Allah. Ingat Allah bukan satu perkara yang mudah. Siapa kata mudah, mana je boleh ingat lah. Ingat Allah satu perkara yang sangat susah. Sebab apa? Sebab kita lupa. Nasiah. Sehingga kan Nabi SAW mulakan untuk ingat dengan mohon pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika. Bahawasanya pertolongan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat diperlukan. Nombor satu adalah ingat Allah pada kejadian. Terutamanya kalau kita sambung perbahasan kita ni, kejadian diri. Surat 57 ni. Kejadian alam dunia pun kita lupa dah. Contoh tengok motor, cantiknya motor ni. Brand mana ni? Oh, ni Bestman Win ni. Apa tu? BMW. Ataupun apa? Banyak makan wang. Dia kalau kelip-kelip, minta duit tu, minta duit tu. Dia ada satu perbahasan tentang duit ni sekalian. Dia kalau duit tu kalau terjemah jadi pahala, banyak macam mana pun, tak payahlah berkira tak. Tu perbahasan kan. Kalau kita pakai terjemahan sekalian, terjemahan dia pahala, tak payahlah berkira tak. Kalau berkira-kira tu tak jadi pahala tu. Kalau kita mula rasa mahal, yang setengah tu. Sebab tu, Allah bagi kelebihan pada dunia ni bukan untuk rasa kita lebih. Bukan sebab kita ada lebih duit, kita boleh pakai. Tidak. Dia akan ada satu rasa bebanan. Sebab yang meringankan kembali bukan soal kita boleh bayar, kita ada duit. Yang meringankan kembali adalah kerana pahala. Sebab tu kan dia relax. Bukan soal dia, aku pakai ni sebab ada lebih duit. Maka dia ada kelebihan lah. Saat lagi, nak bayar kan rasa kekurangan lagi. Dari banyak kawan-kawan yang kat bengkel-bengkel ni. Kadang di China, Chinese kan. Kawan lah, kawan dia kenal kita. Punya kawan tu, kalau repair tu, bulan depan saya bayar. Macam tu lah. Punya kawan lah, China. Okey bos. Allah bagi keyakinan tu. Allah campakkan yakin kat dia tu. Tengok kita, bukan tak boleh. Saya tengok macam mana dia boleh percaya kita. Kita minta term kat dia. Ni saya repair ni. Bulan depan saya boleh. Dia tengok. Alah boleh. Jiran kita. Jaga apa? Kadang datang kereta tu GTR Skyline. Ada minyak murah dia. Minyak gearbox murah ni. Dia giling kepala. Ayah ni pakai kereta pun orang fikir murah lagi ke? Bayangkan. Tak ke malu kita? Jangan main-main. Memang satu dia punya servis gearbox tu 2. Berapa ribu tu jaga? 15,000 mas kan? Servis minyak gearbox lah. Memang beliau kata apa? Pitam lah kata kan. Setengah orang pitam pakai ni. Makna kata, berbalik pada dunia tadi. Sebab itu kita melihat dunia ni mas sekalian. Makin tinggi terjemahan satu perkara itu membawa kepada sifat Allah.
Contoh kaya ni. Kaya kan. Kalau kita gagal melihat dengan kebesaran Allah, maka mampu hancurlah dia. Bagaimana gunung tidak mampu menanggung sifat kaya. Dan sifat-sifat Allah kekuasaan lain. La anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Manusia je berani merasakan kaya. Makhluk lain, langit, gunung, semua ketika diberikan tanggungjawab untuk memikul tanggungjawab yang mana nombor satu tanggungjawab nak jadi hamba, tanggungjawab. Dengan pegang sifat Allah bertanggungjawabkan sifat kebesarannya pada makhluk. Lalu kau besarkan aku. Yang ada ni pada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Gunung tolak, langit tolak. Kau ikutkan langit ni, oh hebatlah tuan kerjaan langit. Tergapung macam gitu lah. Meliputi, betul. Ini kita tengok ni belum langit lagi. Langit pertama, langit kedua, 7 lapisan. Pun surrender. Sebab apa? Takut mengaku aku besar. Aku kaya tu. Oh cukup takut mas sekalian. Sifat itu mudah untuk meresap pada makhluk. Lalu dia melupakan Khalik. Tanpa sedar. Sebab tu perkara ni perbincangan yang mesti diperbahaskan dan mesti diperingatkan. Sehingga kan Nabi SAW suruh perbarui syahadah. Jadidu imanakum. Sebab perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana. Bagaimana kami nak perbarui iman kami? Min aksiru min qawli la ilaha illallah. Dengan memperbanyakkan kalimatut thayyibah, nafi isbat. Dia bukan hanya di bibir tetapi zahir di hati, terjemah pada af'al perbuatan. Lalu di sini apa yang kita nak bincangkan, apabila melihat hakikat yang ada itu, yang ada hanya menzahirkan kekuasaan Allah, apatah lagi pada diri kita ini jemaah sekalian, yang mana kalau kita lihat demi jiwa dan zat yang menyempurnakannya, wa nafsi wa masawaha, jiwa manusia ni telah disempurnakan dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Jiwanya apa? Yang merasai tadi, boleh sempurna rasa kaya, kuat. Jiwa dia tu. Kita tak pernah dengar perkataan kaya tu. Ni bila sebut kaya ni mas sekalian, terus takrif pada nama Allah. Kita tak nak bahas kaya, takrif pada benda. Memang kalau ikut adat, sebut kaya, takrifnya merujuk kamus Dewan edisi keempat, kaya menunjukkan harta benda. Tu perbahasan tentang syariat dunia. Yang kita sedang bincangkan hakikatnya sebenarnya apa. Sebab tu dipanggil kaya pun ujian. Kenapa? Ya Ustaz, kaya ni ujian, kaya ujian. Kan senang ke? Ujian ni masa kena jawab juga. Nak jawab apa? Alhamdulillah. Apa kena mengena puji Allah saya pakai kereta tak nampak pun? Apa kena mengena pakai motor puji Allah? Apa kena mengena? Kalau ikut kan tak mana nak puji. Sifatnya yang diterjemahkan pada makhluknya. Kalau tak ada cantik, wallahi tak beli orang. Betul tak? Kita beli motor sebab apa? Sebab cantik ke sebab brand dia? Kalau buruk nak beli tak? Letak BMW tapi design buruk. Dengan besi buruknya. Dengan buruk lah. Ini ke? Tak nak saya beli ni. Jadi tuan beli ni sebab apa? Yelah cantik lah. Beli rumah. Ada tuan beli, saya cari rumah yang tak siap lah. Ada tak? Ini memang saya nak beli rumah tak siap ni. Biarlah tak apa. Nampak nak benda tak siap tu. Tak ada. Dah siap-siap. Siap apa? Developer terpaksa buat show unit. Tengok tu. Padahal unit pun indah khabar dia rupa. Contoh kan. Ini asal lain tak ada siap kan. Tengok master plan. Tu dia. Gambar dia punya 3D view dia. Ada tasik depan tu. Tapi bila siap, apa lombong ni? Cuma kalau dia tunjuk realiti sebenar tu, tak nak orang beli. Dia terpaksa. Dia panggil
grafik Illustrator, ini sekadar grafik saja. Dia pun takut nak buat betul-betul, takut tak jadi. Kalau makan, menu makan kan, menu makan. Yang menang dalam menu makan ni, display gambar. Anaknya ni nak cuba tak display. Pening juga kita nak order kan. Tapi sebab ada gambaran, maka orang beli. Jadi, terjemahan kepada sifat itu sebenarnya mewakili kepada penzahiran kekuasaan Allah. Betul lagi sifat-sifat yang terpuji yang kita boleh kaitkan langsung dengan kekuasaan Allah. Batu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb yang menjadikan seluruh alamnya Rabb. Siapa? Allah. Itulah kata bismillah, mula dengan Allah. Ismul Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya tidaklah kita jadi hamba-Nya yang lupa, walaupun seketika. Kerana setiap masa kita tidak mampu lepas daripada sifat kekuasaan. Tapi lupa juga. Lupa juga perbahasan dia, betapa pekatnya dunia ini. Sebab tu fitnah dunia ini, fitnah kehidupan dunia ini adalah fitnah bukan yang kecil. Disebut fitnah cubaan. Cubaan yang mana dijadikan sebagai tajuk kepada, disebut cubaan ada dua ni mas sekalian, fitnah dan ujian. Jadi kita dah bincang hakikat ujian dan masalah. Ujian itu perjalanan sepanjang hidup kita ni. Perjalanan itu ujian. Tajuknya apa? Tajuk ujian apa? Tajuk tu fitnah. Tajuk tu cubaan. Kalau tengok ayat yang lebih jelas, rujuk surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastikan mati. Walana belukum. Kami akan uji kamu. Bisyarri wal khair. Dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, kata Allah. Walana belukum bisyarri wal khair fitnah. Di sini dua ada serentak. Uji baik buruk dengan cobaan. Wa ilaina turja'un. Kepada Allah. Allah nak tengok kembali tak kepada aku. Sekiranya sebalik daripada tadi kebaikan itu, sebaliknya ada keburukan. Kalau keburukan tu istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah, berlindung daripada keburukan yang ada. Sebagai contoh juga melihat kepada kejadian diri. Diri ni bagi contoh. Kita ambil mudah perbahasan diri. Satu, kalau rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Ini perbahasan yang merujuk kepada susunan kejadian yang mana jelas mengatakan bahawa kejadian manusia, pasangan, alam, siang malam, kemudian seluruh ini Allah mulakan dengan wamin ayatihi. Ayat ini dimulakan dengan di antara tanda-tanda kekuasaan. Maka kalau lihat kepada diri dan ayat 21 Ar-Rum itu pasangan. Ini kadang-kadang pun satu cobaan yang besar juga. Apa dia? Pasangan kita manusia ni. Allah SWT ilhamkan lepas kejadian sempurna ni, kemudian Allah ilhamkan kebaikan dan keburukan. Falamaha fujuraha wa taqwaha. Kejahatan dan ketakwaan. Sesungguhnya telah berjaya orang menyucikan jiwa, rugilah mereka yang mengotorinya. Boleh lihat kejadian ini jemaah sekalian, bila kata lupa saja dengan kembali kepada Allah, sebenarnya itu bermula kepada kerosakan hati, lalai, ghaflah. Tengok pasangan, kita bincang tentang pada diri. Bila Allah jadikan isteri ni, pasangan isteri kita cantik, tak ada lagi cantik. Sebab tu orang kata cantik tu subjektif. Cantik bukan bersifat fizikal. Sama dengan cantik pada design, walaupun objek diterjemahkan dalam rupa bentuk macam-macam bentuk, motor, kereta. Tapi cantik ni pada hati orang kata masing-masing. Sebab apa masing-masing? Sebab cantik ini
kalau kita faham baik-baik, dia tidak dimiliki oleh desain tertentu. Nunjukkan bahawa cantik bukan sifat makhluk lah. Kalau cantik tu katalah bentuk A, jenama A saja, maka jenama B buruk, dia tak boleh claim cantik. Faham ni masalah? Habis jenama B, orang kata cantik gua kereta ni. Kawan yang kata ini gua kata cantik, aku tahulah. Orang kata jenama A cantik, jenama B cantik, jenama C cantik. Mana cantik ni bila ada pada banyak bentuk, bukan suruh kita lalai dengan cantik tu. Patut kita fikir semua cantik je. Kalau semua cantik, mana asal cantik? Mana sumber dia? Ni kan Nabi sebut sumber ni. Kalau kita tak faham dalam perbahasan hakikat, dia mula sumber kecantikan sebenar. Minumlah produk ABCD. Pula dah kat situ perginya. Dia pergi suruh makan produk ABC, sumber kecantikan. Sebut sumber-sumber ni tidak boleh nisbah kepada benda yang mati. Dah sumber ni benda yang tak berhenti, non-stop, yang kekal. Baliklah sumber cantik kepada yang hak, Allah. Lalu tengok makhluk, tengok isteri, tengok kejadian, patutnya membawa kepada ketaatan. Puji Allah. Apa ramai hari ni puji isteri, habis puji sebab nak jaga. Dah awak cantik hati, boleh lah. Cakaplah, alhamdulillah Allah cantikkan kamu. Cantik itu pelbagai. Bukannya cantik kamu nak kata cantik macam mana? Mana tak mengaji pada kedudukan yang hak. Dia nak cantik tu pada bentuk. Dan lebih parah cantik tu dia. Bila cantik tu aku, yang kaya tu aku, yang kuat tu aku, maka tak adalah istilah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimah hauqalah ini adalah pakaian bagi manusia yang sedar bahawa dirinya itu hanya terjemahan kepada sifat kesempurnaan Allah, dan sudah pasti bila nak terjemahkan sifat kesempurnaan Allah, contoh cantik tadi mas sekalian, sebenarnya kalau pergi kepada diri ni, dia tu adalah buruk. Kaya ni, kalau terjemah pada sifat Allah, kaya ni kalau tak nisbah kepada diri, nisbah pada Allah, lalu terjemah pada diri kita ni fakir, miskin lah. Pakailah apa jenis pun. Datang kuliah mana ustaz pakai kita, jadi saya pakai atas umur tamah je. Naik jet tu kan, dan naik parasut yang ni ke kan. Sekarang ada yang pakai sarung tu kan, terbang macam tu, Iron Man, sampai. Tak kisahlah pakai apa jenis pun. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Khalas. Kalau boleh duduk kat situ, tetap kat situ, dia kategori orang yang sumastaqim. Dia nak tetapkan iman dia. Barulah dia tak ubah perangai dia. Barulah dia tak ubah suruhan Allah. Dia tak ubah. Dia nak sibuk, nak memenangi orang, nak menjaga orang, nak jaga tu, jaga ni. Banyak nak jaga. Apa hal? Ini nak menjaga lambang, simbol kekayaan. Akhirnya, dia lupa kaya tu terjemahan kepada kesempurnaan Allah. Sepatutnya bukan harta. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kuasa untuk mendatangkan manfaat, untuk menolak mudarat. Sebenarnya dua-dua tak ada. Kalau berjalan kita atas muka bumi ini dengan segala perkara yang membawa kepada ingat pada Allah, akhirnya akan mengembalikan kepada yang akhirnya akan membawa pada rasa tenang. Ini tenang ni kan maksud tak ada masalah. Tenang ni bermaksud ingat Allah dalam masalah, dalam senang, dalam susah. Jangan kita ingat tenang tu bila senang. Kalau siapa kata tenang tu bila dia senang, dia takkan tenang. Tempat tenang ni perkara dalam. Senang luaran, tenang dalaman. Senang ketika dia ingat Allah, tenanglah dia. Tenang. Allah senangkan dia dengan kemudahan. Okey, tak apa. Kalau beri dia, Allah lebihkan dia dengan kebendaan.
Bukan dia ada kelebihan pun. Dia tak ada apa-apa kelebihan. Allah lebihkan dia dengan kebendaan, lalu dia menikmati kesenangan dengan ketenangan. Berapa orang yang senang tak tenang maksudnya? Orang ingat senang je tenang. Belum tentu. Macam tadi lah. Kita GTR sekalian. Bila nak servis, resah gelisah terus. Allah. Dia kena kerja kuat lagi ni. Ini kerja kuat lagi ni. Last sekali. Makin banyak pakai kebendaan, makin kita sibuk nak menguruskan dia. Apa? Patutnya kita dah menikmati kebendaan. Janganlah sampai dia mengganggu kita untuk taat. Kata-kata dia bila berubah saja. Ini saya cerita realiti masalah. Tak je, pergilah cek. Melainkan yang terpilih lah. Dah pakai ni kena kerja kuat lagi ni. Ni kerja kuat lagi ni. Kenapa? Untuk apa dia kata kerja kuat? Di sini apa yang dia sedang lihat sebenarnya? Dia ada lihat tentang itu kurniaan Allah, lalu dia menjaganya dengan ketaatan, atau dia melihat ini kerja usaha keras aku, lalu aku kena menjaga benda tu. Kebanyakan yang menjaga benda tu lah, menjaga benda. Habis ya? Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, harta ni banyak macam mana kita jaga dia. Sebab tu ilmu jaga kita. Sebab tu kena invest dekat perkara yang akhirnya kita rasa secure oleh ilmu lah. Nak invest banyak kat harta banyak kan kita kena jaga balik. Ilmu ada, ilmu jaga harta tu balik. Jaga dia. Ada satu video konten lah, dia buat satu konten ni yang cakap tu dalam usia dah 70 tak silap, lelaki. Dia duduk seberang jalan ni mas sekalian. Tak tahu tuan-tuan tengok juga konten, tengok. Dia ambil gambar rumah 3 tingkat. Dia duduk. Tak tahu lah rumah dia ke ataupun rumah siapa, kata cantik tak rumah tu, dia duduk seberang jalan. Itulah. Dah besar-besar rumah tu. Ini saya cakap ni kat video jangan kena mana-mana pula kan. Macam kata kat aku rumah 3 tingkat ni. Dia faham macam ni. Dia kena dengan ilmu. Dalam kita bahas ilmu, kita dah fikir dulu sebelum kena ada. Bukan fikir ada baru nak fikir. Sekarang setengah orang dia buat dia baru fikir. Nak buat apa ya tempat ni? Kalau baru fikir nak buat apa, siap lah tu. Sebab dia berfikir macam ni. Rumah besar-besar pun dulu 2 orang je. Satu je cakap. Kedua, dia naik atas malah turun bawah. Dia turun bawah malah naik atas. Jadi purpose untuk besar tu apa? Sebab itu bukan sebab kita ada duit kita bawa tak. Dunia ni semua on purpose. Semua ada purpose dia. Dia bukan ada sebab kita nak ada. Walhal ada pun bukan sifat kita. Purpose itu mesti menepati kepada ketaatan dan akhir tenang. Tak kisah orang kecil ke besar, kalau besar lah, tak masalah. Bukannya ni. Rumah Nabi besar tu, Masjid Nabawi tu. Sebesar salam lah. Nak berjalan puluh kilometer berjalan sekarang ni. Tak ada masalah. Poin dia tenang tak memiliki yang itu. Kalau tenang okay. Kalau tenang dan bermaksud padanya kita sedang merasai kekuasaan Allah. Lawan kepada itu kebenaran. Besar je. Sebab tu orang yang Allah bagi kecil ke besar ke, sempit ke lapang ke dari sisi kebenaran, tapi kalau dia faham tentang hakikat diri menterjemahkan. Sebab tajuk depan ni kita akan diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Itu lebih tepat perbahasannya. Ini kita tengok pada diri, pada alam, pada diri, dan kita terjemahkan pula apa kita kena buat. Jadi makna kata, bila memahami tentang melihat diri dengan segala tanda-tanda kekuasaan Allah, maka sudah pasti terselah pada diri itu sifat kehambaan. Maka dia menjalankan tanggungjawab sebagai hamba. Bagi contoh kaya, terjemah siapa? Bila sebut orang kaya ni terjemah siapa? Terjemah aku ke terjemah siapa? Atau bahasa macam tu. Kalau terjemah harta, habis kita tak mendalami lah. Adat lah, kita pergi pada adat sajalah. Bila jadi adat, kita payahlah nak tukar jadi ibadat. Jadi penat lah. Tapi kalau kita terjemahkan dia kepada ibadat, maka kena letakkan nombor 1 ibadat tu tauhid lah.
Nombor satu sekali, tauhid dan akidah. Kaya nak balik kepada tauhid, macam mana? Pergi pada perbahasan tentang sifat Allah. Ada tak kena-mengena dengan sifat? Ada, asma husna. Lagi terang-terang. Ada sifatnya jelas. Al-Ghani. Clear. Bila macam tu, kita sebenarnya sedang menikmati kekayaan Allah. Melalui harta, melalui diri, melalui sifatnya. Semua. Dan satu lagi, kalimahnya, sibuk mengagih-agihkan kekayaan Allah. Bagi duit ni Allah ni. Kekayaan Allah ni bagi. Sibuk mengagih-agihkan. Ataupun kita boleh terjemahkan, sibuk untuk memperkenalkan Allah Maha Kaya. Ni Allah kaya ni. Kenal tak Allah kaya? Tak. Yang kenal, saya kenal orang kaya je. Allah kaya tak kenal? Allah. Tak kenal tak? Jom. Datang buat majlis. Ini surah apa ada sini? Itulah tak kenal tu. Kita datang rumah seorang Muslim kan. Dia ni ada masalah. Ni, tamsilan dia macam ni. Dia sebut nama si Fulan A. Kau ada masalah? Aku jumpakan kau dengan orang kaya. Dia dengar tu, nak pula, kawan pula. Dia pergi tu, tengok pintu pagar dia saja. Oh, memang kaya dia ni. Memang kaya. Dia pun ada datang keyakinan. Maka dia pun berharaplah kat orang tu. Boleh membantu je. Sebab sifat kaya tu disebah pada orang tu. Tiba-tiba, bila kita bawa ke satu tempat, surau kita contohkan datang. Dia tengok pagar ni je. Pagar ni je katanya. Nak pagar macam mana? Contohkan. Tak tengok pagar tu langit tu. Ni nisbah pada rumah Allah. Kan? Rumah Allah yang maha kaya. Kalau rumah orang kaya pun kita dah, ni selesai masalah aku ni. Bagi belum tentu lagi. Duk datang lagi. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya, ni proposal ni. Bukan datang-datang tu, kenal pun tidak, apa tidak. Kenal lah, degat dia. Kenal pun mesti kena ada perantaranya. Kawan kat bawa jumpa dalam. Mana ada teka-teka loceng ni? Nampak macam besar rumah ni boleh tahan ni. Teka loceng tengok. Ingat pergi raya macam zaman dulu-dulu budak raya tekan tintong kata. Nak raya. Memang tak lah. Mesti ada pembawanya. Nah, kita, pembawa kita Nabi Muhammad SAW. Itu mesti kena dengan Nabi. Nabi lah bawa kita kepada Allah Ta'ala, memperkenalkan kepada khazanah yang tak habis-habis. Allah Maha Kaya. Pergi ke rumah Allah. Sebab tu Nabi SAW sentiasa bawa kita pada rumah Allah tu. Sebenarnya mengenal pada diri tentang sumber kita adalah kepada yang haknya Allah. Datang rumah Allah ni selesai masalah. Bukan, alamak, tak selesai kita. Datang macam mana ni sebab datang rumah orang yang kita tahu dia ni memang ada duit. Tinggal dia nak tolong tak tolong ke? Datang rumah Allah, memang Allah Maha Kaya. Jadi apa lagi curiosity persoalan yang timbul? Iman lah, ragu, tak kenal. Tak nampak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ataupun tidak mahu, tidak memperkenalkan diri dengan ketaatan. Patut datang, tengok. Malaikat pun datang. Rajin datang ni. Sebab apa? Dia datang sebab kita kenal. Betul bukan sebab dia datang ni ada apa-apa ni? Tak ada. Datang sebab kenal Allah. Datang sebab kenal. Siapa ni? Kenal pada mana? Saya kenal pada Tuhan. Kenal lama. Sebenarnya ada apa? Ajak. Memang kita tahu ada padanya sesuatu yang boleh membantu kita. Dengan Allah Ta'ala. Lagilah maha. Itu caranya mas kalian. Maka di sini kesimpulan kita boleh buat pada pagi ni. Allah memberikan kebijaksanaan kepada orang yang kedaki. Bila bab mengenai Allah ni dengan sifat kebesarannya, dia membawa kita untuk berfikir dengan bijaksana. Nanti dalam bab fatonah. Ini baru bab sidik ni. Panjang lagi fatonah tu. Dalam bab ini cuma kita masukkan juga perbahasan bagi manusia atau hamba-hambanya yang mengenali diri dengan melihat kembali kepada kebesaran Allah, Allah akan berikan kebijaksanaan. Macam kita boleh buat tamsilan. Akhirnya, orang bijak ni dia takkan ditipu ni benda. Dunia ni. Dia takkan minta dekat benda mati. Kaya minta kat harta. Memang kena tipu hidup-hidup mas kalian. Kaya mintalah kat yang maha hidup, yang maha kaya. Allah. Nak harta, boleh tak masalah. Nabi Sulaiman AS minta. Rabbi fili wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Memang kerajaan yang tak ada tolok bandingnya. Kita nak minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Berapa nak minta? 100 juta? Kecil di sisi Allah. 1 bilion? Kecil. Syurga Firdaus Allah boleh bagi. Nah, kadang-kadang kita bawa nak minta pada Allah, tapi kita tidak bijak dalam memikirkan tentang kebesaran kita. Boleh kalau bagi keraguan. Tapi kalau nak minta, nampak makhluk lagi. Takkan ke Allah je. Mesti kena ke orang. Habis habis kalau macam itu, tidak membawa kebijaksanaan. Dan jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala, maka di sini kalau kita lihat surat 58 ni kesimpulan, maka surah Ar-Rum ayat 30 ni. Maka kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sebagai fitrah Allah. Ini kembalikan diri, hadapkan kepada Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan, yakni fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini manusia ini sepatutnya dikembalikan kepada fitrah kejadian bersandarkan Islam. Ini kaya tu, fitrah dia adalah kembali kepada yang hak. Sepatutnya fitrah. Dia ada perbahasan nanti kita sambung ni, fitrah dengan lumrah. Lumrah ni adalah perkara adat, kebiasaan. Fitrah perkara yang suci. Kembalikan kepada fitrah. Ya, fitrah manusia nakkan kaya tu bukan harta. Kaya tu adalah jiwa. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs, Nabi kata. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tapi kaya itu dengan jiwa. Itu kaedah terjemahan di jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah sikit sebanyak memberikan kita fahaman dalam kita melihat kehidupan diri dan perbahasan yang membawa kepada sifat-sifat kebesaran Allah Ta'ala dengan membina rasa kehambaan insya-Allah. Itu saja jemaah sekalian, mohon ampun maaf bila saya ada kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.